Saudara, pelbagai usul yang diperjuangkan oleh Malaysia berhubung industri pertanian dalam rundingan Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA. Malah Malaysia juga dikatakan bakal memperolehi pakej akses pasaran yang lebih baik, terutamanya produk pertanian. Untuk membincangkan dengan lebih lanjut topik ini, kita bersama tetamu di studio, Encik Muhammad Rudi Khairuddin Makno, Timbalan Setiausaha Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Terima kasih Encik Rudi kerana sudi meluangkan masa bersama kami di BIS Malaysia. Sama-sama. Terima kasih Syahidah kerana menjemput saya. Baik. Apakah usul-usul yang diperjuangkan oleh Malaysia berhubung industri pertanian dalam rundingan TPPA ini? Terima kasih Syahidah. Dalam rundingan TPPA, sebagaimana rundingan perjanjian perdagangan bebas yang lainnya, kita sentiasa mengusulkan perkara-perkara yang menyentuh kepentingan Malaysia. Antaranya lah agenda Bumiputera, kedudukan Islam sebagai agama rasmi dan juga kebajikan golongan petani, peternak dan nelayan. Jadi dalam TPPA ini ada beberapa perkara yang kita usulkan dan juga telah mendapat tempat dalam perjanjian tersebut. Antaranya adalah dari segi perolehan input pertanian untuk membolehkan kerajaan terus memberikan subsidi. Selain itu, kita juga mendapat pengecualian untuk mekanisme pengimportan dan pengedaran beras untuk mengelakkan lambakan beras di pasaran. Kita juga mendapat pengecualian untuk mengekalkan cukai ekspor demi membangunkan industri hiliran. Dan yang satu lagi pencapaian penting kita adalah mengekalkan keperluan syarat halal dalam pengimportan. Ini untuk keyakinan masyarakat Islam secara keseluruhannya. Jadi dari segi outcome-nya banyak perkara-perkara yang kita usulkan itu yang diperjuangkan oleh Malaysia mendapat tempat dalam rundingan tersebut. Malaysia bakal dikatakan memperoleh pakej akses pasarannya lebih baik bagi produk pertanian dalam TPPA. Apakah pakej bentuk akses pasaran tersebut dan bagaimanakah pihak kementerian dapat memanfaatkan peluang ini? Dalam TPPA, hasil ni ialah semua negara sekurang-kurangnya akan menghapuskan 99% duti yang dikenakan ke atas produk-produknya. Jadi seharusnya benda ini akan memberi peluang kepada Malaysia kerana produk-produk tersebut juga merangkumi produk di mana kita mempunyai kepentingan ekspor seperti kelapa sawit, getah, kayu kayan, produk perikanan, ayam dan sebagainya. Saya akan berikan contoh, Syahidah. Contohnya, ekspor produk perikanan kita kepada negara TPPA, 70% pergi ke negara TPPA dengan nilai sebanyak 1.96 bilion dan duti yang dikenakan oleh negara TPPA ialah setinggi 15%. Ayam pun begitu, 83% daripada jumlah ekspor kita pergi kepada negara TPPA dengan jumlah ekspor 542 juta. Jadi dengan penghapusan duti-duti sebegini akan menyebabkan produk itu lebih berdaya saing di pasaran ekspor. Jadi cara kita untuk memanfaatkan peluang daripada ini adalah kita akan membantu industri kita untuk meningkatkan pengeluaran, meningkatkan kualiti dan mematuhi standard antarabangsa supaya mereka dapat menempatkan diri dalam persaingan di pasaran TPPA kelak. Encik Rudi, isu-isu bukan tarif seperti isu halal dan standard, bagaimana pula TPPA mengendalikan isu-isu bukan tarif ini, pandangan Encik Rudi? Dalam TPPA, kita berjaya mendapat pengecualian untuk meneruskan apa jua mekanisme berkaitan syarat-syarat halal dalam pengimportan produk makanan ke Malaysia. Jadi dengan pengecualian ini, kita boleh meneruskan keperluan sijil halal untuk sesuatu produk itu diekspor ke Malaysia dan juga kita boleh meneruskan auditan ke atas pusat sembelihan. Ini semua untuk menjaga kepentingan dan juga keyakinan masyarakat Islam. Dari segi standard pula, Syahidah, kita dalam TPPA menggiatkan kerjasama di mana ahli TPPA akan mula mengiktiraf makmal ujian di negara masing-masing akan menyebabkan proses pematuhan klinikal macam ujian, lab testing dan juga pelabelan akan menjadi lebih mudah. Dan standard itu akan dihadkan kepada apa yang betul-betul perlu. Jadi tak ada lagi keadaan di mana negara boleh sesuka hati menetapkan standard yang menyusahkan perdagangan. Bagaimana TPPA dapat membantu mengukuhkan lagi nilai ekspor negara, pandangan Encik Rudi? Okey, pada pandangan saya pastinya TPPA akan memberi faedah kepada ekspor dalam mengukuhkan ekspor negara. Sebab pada masa ini kita mengekspor 109.22 bilion kepada TPPA dan kita mengimport hanya 77.65 bilion. Jadi ada dari segi imbangan dagangan itu positif sebanyak 31.5 bilion memihak kepada Malaysia. Tetapi kalau kita asingkan seketika produk komoditi seperti kelapa sawit dan sebagainya, kita akan dapati bahawa sebenarnya kita mengalami defisit di mana ekspor produk agro makanan hanya berjumlah 25.6 bilion berbanding import 42.6 bilion.
Jadi situasi ini kita jangan pandang sebagai kelemahan. Kita harus memandang ia sebagai satu cabaran bahawa kita perlu meningkatkan kemampuan kita untuk menghasilkan sendiri produk-produk makanan supaya kita boleh memenuhi keperluan dalam negara dan juga boleh bersaing di pasaran ekspor. Maknanya dari segi produk makanan pertanian, apa yang berpotensi untuk dipasarkan ke luar negara? Pada masa ini, produk-produk yang sememangnya diekspor dengan meluas ke pasaran TPPA adalah produk perikanan, produk-produk ayam dan telur, bunga hiasan dan juga produk-produk makanan. Jadi ini selain daripada produk komoditi seperti kelapa sawit, kayu kayan, getah dan sebagainya. Jadi bagi sektor-sektor yang berpotensi, yang lain kita akan bantu. Yang sudah sedia kuat, bersedia untuk bersaing, yang itu kita akan teruskan untuk mendapat peluang daripada TPPA ini. Apakah perubahan yang dijangka melanda industri pertanian negara apabila TPPA dilaksanakan? Bagaimana persediaan yang dibuat oleh Malaysia bagi menghadapi cabaran-cabaran ini? Dalam pembukaan pasaran akan ada dua perubahan. Ya. Yang pertama adalah perubahan dari segi pengeksportan. Ini yang macam saya jelaskan tadi, di mana apabila duty itu dihapuskan, halangan teknikal dihapuskan, sesuatu proses perdagangan itu akan menjadi lebih mudah dan kos untuk mengekspor juga akan menjadi lebih murah. Itu faedah dari segi pengeksportan. Perubahan dari segi pengimportan, kita akan dapati bahawa produk yang diimport akan menjadi lebih murah. Yang itu betul. Tapi ini akan menguntungkan pengguna dan menguntungkan sektor-sektor yang menggunakan bahan import sebagai bahan asas untuk menghasilkan produk hiliran. Namun kita berpandangan bahawa kesan taraf import ni akan tidak begitu drastik kerana penghapusan duty yang dilakukan oleh Malaysia dalam TPP ini adalah secara berperingkat. Jadi kita rasa tidak akan memberi kesan yang begitu drastik terhadap pengimportan. Mengenai cabaran-cabaran ini, ia mungkin mencetuskan kebimbangan pihak industri atau orang ramai kan? Bagaimanakah, apakah kemungkinan kebimbangan industri dan orang ramai mengenai impak TPPA ke atas industri pertanian ini berasas bagi pandangan Cik Ruti? Dalam mana-mana pembukaan pasaran pun, Syahidah, memang akan wujud kebimbangan. Dua kebimbangan yang utama adalah sama ada akan berlaku lambakan produk import yang menjejaskan sektor dalam negara, dan yang kedua akan ada kebimbangan sama ada sesuatu kerajaan itu masih boleh meneruskan program subsidinya. Perlu kita ingat, kita telah menandatangani 13 perjanjian perdagangan bebas yang kesemuanya mengenai pembukaan pasaran. Namun sehingga kini kita tidak lihat kesan impak negatif berlaku ke atas sektor kita, kerana dalam rundingan itu kita memastikan bahawa kepentingan kita sentiasa terpelihara. Jadi begitulah pada pandangan saya, kerajaan dalam rundingan akan memastikan dan mengukur sejauh mana kemampuan industri kita, sejauh mana dasar-dasar yang ada ini cukup untuk menyebabkan industri kita mampu bertahan dalam persaingan. Kebimbangan itu bagi saya memang normal, tetapi melihat 13 perjanjian sebelum ini, saya tak rasa ia satu kebimbangan yang perlu diteruskan. Apakah Cik Ruti nampak adakah itu satu persaingan secara sihat sekiranya TPPA ini dilaksanakan dalam industri pertanian ini sendiri? Ya, saya berpandangan sebenarnya Malaysia mampu bersaing sebab ada beberapa sektor macam saya sebutkan tadi sudah pun menjadi sektor-sektor yang berupaya untuk menembusi pasaran antarabangsa. Jadi kebimbangan ini saya fikir adalah bagi sektor-sektor yang mungkin pada masa sekarang bukan sektor yang mengekspor. Jadi mereka bimbang dengan pembukaan pasaran, kemasukan produk-produk ini akan menyebabkan mereka sukar bersaing. Kerana kita faham setengah negara mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dengan kos yang murah. Tetapi pada pandangan saya, ini adalah satu kebimbangan yang saya rasa kita boleh hilangkan sedikit demi sedikit kerana kerajaan tidak akan membiarkan sektor-sektor ini berjuang sendirian. Bagaimana semua pihak yang terlibat dalam industri ini dapat menggunakan kelebihan TPPA bagi meningkatkan kemajuan industri pertanian ke tahap lebih tinggi? Dalam TPPA ini, dia tidaklah semuanya tentang perdagangan saja. Kita ada juga membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kerjasama. Kalau pengeksport kita ataupun industri kita dapat menempatkan diri dalam persekitaran perdagangan ini, mereka boleh mendapat peluang untuk bekerjasama dengan negara-negara TPP. Ini bukan sahaja perkongsian dari segi pengalaman, tapi juga kepakaran teknikal, standard dan sebagainya. Jadi adalah agak rugi kalau kita tidak mengambil peluang ini sebab kita boleh belajar daripada negara-negara TPPA yang mana
sektor pertaniannya itu adalah kukuh dan telah mencapai satu tahap yang ingin kita contohi. Jadi pada pandangan saya TPPA ini dia menyediakan satu peluang yang luas sebenarnya. Jadi yang penting untuk kita adalah kita kena berani, sebab saya fikir sektor kita sememangnya berdaya saing untuk menyahut seruan dan cabaran ini. Apakah jangkaan Encik Rudi antara produk-produk pertanian yang dapat permintaan tinggi dalam TPPA ini nanti? Okey, buat masa ini macam saya sebut tadi, antara penyumbang utama dari segi ekspor kita kepada TPPA adalah sudah pastinya minyak kelapa sawit, yang mana dalam perundingan TPPA itu sendiri banyak negara memang sudah menjangkakan bahawa selepas perjanjian ini ditandatangani, mereka akan mendapatkan bekalan minyak kelapa sawit dari Malaysia berbanding pesaing kita iaitu Indonesia yang buat masa ini bukan negara TPPA. Selain itu juga antara produk-produk kita yang macam saya sebutkan tadi, produk perikanan dan juga produk ayam dan telur, yang mana pada masa ini sememangnya sudah diyakini kualitinya dan telah mengekspor secara luas ke negara TPPA. Ini ada produk yang kiranya pasti selepas TPPA ini berkuat kuasa akan mendapat permintaan yang tinggi. Jadi untuk produk-produk lain kita akan bawa bersama supaya mereka boleh mencapai tahap sektor-sektor yang saya sebutkan tadi, supaya mereka juga boleh menjadi pemain-pemain yang penting dalam perjanjian ini kelak. Bagaimana inisiatif Kementerian Pertanian sendiri dalam membantu syarikat-syarikat Bumi Putera, terutama yang kecil kan, untuk mereka menghadapi cabaran TPPA itu? Boleh terangkan sedikit? Banyak program yang pada masa ini Syahidah dianjurkan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan juga jabatan-jabatan kerajaan yang lain. Antaranya kita buat adalah program amalan pertanian baik, iaitu MyGap. Ini merupakan satu sistem akreditasi yang standing dengan sistem diterima pakai di antarabangsa, iaitu Global Gap. Dengan kita melaksanakan sistem ini, jadi pengurusan ladang kita akan menempati piawaian antarabangsa yang mana akan menjadi salah satu syarat untuk mereka mengeksport ke negara-negara antarabangsa. Jadi ini salah satu bentuk. Ada banyak lagi program-program lain selain program subsidi. Kita ada juga program agropreneur muda untuk menggalakkan lebih banyak golongan muda menceburi dalam sektor pertanian dan sebagainya. Jadi program-program ini akan kita teruskan untuk memastikan sektor pertanian kita bersiap sedia. Sebab macam yang saya dah tahu, kita telah tanda tangan perjanjian itu pada 4 hari bulan, iaitu semalam. Jadi kita ada 2 tahun untuk mempersiap sediakan diri kita dari segi dasar dan sebagainya, supaya bila perjanjian ini berkuat kuasa, Malaysia bersedia dan terus boleh masuk untuk merebut peluang yang ada. Soalan akhir saya, secara rangkuman seluruhnya, pendapat Encik Rudi mengenai TPPA dalam akses pasaran pertanian, bagaimana? Saya berpandangan bahawa akses pasaran pertanian adalah satu peluang yang terbuka di dalam TPPA. Ia satu potensi yang besar yang mana merugi kalau kita tidak mengambil peluang ini. Jadi saya menyeru semua sektor pertanian di luar sana, baik yang berskala kecil ataupun yang berskala besar, untuk bersiap sedia menyahut seruan ini. Dan apabila TPPA berkuat kuasa, kita harapkan sama-sama kita dapat membantu negara untuk meningkatkan pengeluaran, menambah pendapatan negara dan juga menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara pengekspor pertanian yang terpenting di dunia. Baiklah, terima kasih Encik Rudi kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini.